pada malam ini. Apa yang dapat saya simpulkan Ustaz ialah dalam kita nak mencari rezeki, dalam kita bekerja ini, 7 pintu itu kita simpulkan kepada pintu yang halal, pintu yang haram, dan satu lagi adalah pintu yang syubhah. Kita cuba cek tengok adakah rezeki yang kita pekerjaan yang kita lakukan hari-hari adalah pekerjaan yang halal. Yang kedua, kita cek tengok adakah pekerjaan yang kita lakukan pekerjaan yang haram, dan yang ketiga adalah adakah pekerjaan yang kita lakukan itu adalah syubhah. Segalanya akan berkait rapat dengan rezeki yang kita perolehi dan akan memberi kesan kepada jiwa kita, jiwa keluarga kita dan orang yang paling hampir dengan kita. Prof, kalau kita lihat tidak kurang masyarakat kita apabila bekerja, dia tak melihat kepada perkara-perkara halal haram ini. Yang penting bagi dia ialah dia dapat apa yang dia hendak itu. Soal hukum, soal integriti, entah apa di mana. Maka yang penting bagi dia ialah apa yang dia hendak, mesti dia dapat. Jadi pandangan Prof bagi pekerja yang macam ini, macam mana Prof? Agar termasuk dalam rahsia 7 pintu tu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan suatu undang-undang Ustaz sebelum jawab soalan tu ya. Dia panggil Undang-Undang Kompensasi. Bererti apa yang kita dapat hanya berdasarkan nilai yang kita beri. Contohnya, kita sebagai seorang pekerja, kita memberi nilai kepada organisasi kita, maka kita akan mendapat imbuhan setimpal dengan nilai yang kita beri. Jadi kalau ada di antara kita pekerja yang tidak mengamalkan sifat yang jujur, maka tentu susah. Sebelum itu saya nak perkenalkan juga 3 prinsip yang saya rasa semua organisasi patut amalkan. Yang pertama, integriti yang tinggi. Bererti sangat telus apa yang kita cakap, kita buat, sebab integriti itu satu yang dikatakan satu yang whole, yang jelas. Yang kedua ialah kita hendaklah melayan orang lain lebih baik daripada kita ingin dilayan. Contohnya, kita sebagai seorang doktor atau pekerja kerajaan atau apa bidang sekalipun, kita sentiasa meletakkan diri kita dalam orang lain supaya kita ada sifat empathy. Jadi kita menjadi seorang pekerja yang insya-Allah amat jujur ya. Kerana kita tak suka ditipu, maka kita tak akan menipu orang. Yang ketiga ialah kita buat lebih daripada apa yang diperlukan, atau bahasa Inggerisnya going the extra mile. Kerana sebenarnya Undang-Undang Kompensasi mengatakan kalau kita bergaji 2,000 tetapi kita hanya bekerja seolah-olah 1,000, maka 1,000 yang kurang itu akan diambil dengan bentuk yang lain. Contohnya, kita tidak bahagia. Yang kedua, mungkin anak kita nakal. Yang ketiga, mungkin kita berpenyakit. Yang keempat, mungkin wang kita diragut, beg kita diragut. Kerana sebagai seorang doktor yang dah lama bertugas ya, kadang-kadang Ustaz saya perhati bila saya buat pembedahan mata pada orang yang beriman, yang baik, Masya Allah, pembedahan yang sama, dengan mesin yang sama, penyakit yang sama, doktor yang sama, tapi hasil berbeza pada orang berlainan. Jadi ni saya kata nak celik mata hati Ustaz. Kalau kita hanya guna mata fizikal, kita nampak depan mata. Tapi mata hati, mata datang daripada lubuk hati yang bersih, di mana kita ingin melihat apakah hikmah Allah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang Ustaz, kalau saya buat pembedahan mata pesakit tu kan, katakanlah tengah buat, tiba-tiba susah pembedahan tu. Kadang-kadang mesin rosak, kadang-kadang kantar nak letak tu pun tiba-tiba terpusing. Saya kata apa pada pesakit tu? Pakcik atau makcik istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang kita masa muda ni, terutama masa kita bekerja, kita sedang berpengaruh. Kadang-kadang kita menganiaya orang lain tanpa sedar. Sebab itu Ustaz, sebaliknya yang penting ya dalam 7 pintu yang Ustaz Kifli kata tadi, apabila kita tidak mengamalkan apa yang disebut tadi, maka tentu sekali integriti tidak ada dan maka kita akan merana masa kita tua nanti. Ya, terima kasih pada Prof. Itu apa yang disampaikan oleh Prof itu sangat menyentuh jiwa saya dan membuka pintu mata hati saya. Kan untuk kita berfikir tentang apa yang sebenarnya yang telah kita lakukan dalam soal pekerjaan kita sebagai bekerja di mana saja kita bekerja, di pihak kerajaan, di swasta ataupun bekerja sendiri sebenarnya. Sebab itu di pihak kerajaan, Prof, kita telah mewujudkan Institut Integriti Malaysia yang orang kuatnya ada bersama dengan kita